نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الكبيرة الثامنة والأربعون dosa besar yang ke-48 الثامنة والأربعون dosa besar yang ke-48 al-baghyu al-baghyu melampaui batas ataupun al-baghyu adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Al-baghyu, bari orang buat kemaksiatan. Kerana orang yang buat kemaksiatan tu maksudnya dia telah melampaui batas. Dalam kehidupan kita ni Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua-duanya itu ada perkara yang sama-samar, mushtabihat. Dan Nabi SAW menyatakan faman ittaqa syubuhat, siapa yang meninggalkan syubuhat maka dia menjaga maruah dan agamanya. Siapa yang jatuh dalam syubuhat jatuh dalam haram. Seperti Nabi buat perumpamaan, iaitu orang yang mengembala haulal hima, orang yang mengembala di sekeliling ataupun dekat dengan kawasan larangan. Kawasan larangan maksudnya kawasan yang tak boleh orang masuk lah, dia ada batas dia. So raja dia ada kawasan larangan dan sebagainya. Dan sesungguhnya kawasan larangan Allah Ta'ala itu maharimuhu. Kawasan larangan Allah Ta'ala itu benda yang Allah Ta'ala haramkan, maharimuh. Maka sesiapa yang pergi buat benda haram yang Allah haramkan itu bermakna dia melampaui batas. Maksudnya dia telah melangkau had yang telah Allah Ta'ala gariskan. Maka itu nama al-baghyu, berbuat kemaksiatan ataupun melakukan kemaksiatan atau melampaui batas. So itu maksud al-baghyu. Qala Allah Ta'ala innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Dalam surah Asy-Syura 42 Allah berfirman innamas sabilu, sesungguhnya as-sabilu jalan ataupun dosa, 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, atas orang yang melakukan kezaliman atas manusia. Maksudnya yazlimuna an-nas, menzalimi manusia, maksudnya al-baghi, melampaui batas. Maka dia menzalimi orang bermakna dia telah melangkaui had yang Allah Ta'ala tak benarkan tu. Berikutnya wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Berikutnya wa yabghuna, mereka ini melampaui batas fil ardi, atas muka bumi, bighairil haqq, tanpa kebenaran, bighairil haqq, tanpa mengikut kebenaran. Ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka ini, iaitu orang-orang yang menzalimi manusia, ditambah dengan yabghuna fil ardi, melampaui atas muka bumi ini, bighairil haqq, dengan tidak jalan kebenaran.
ulaika lahum, bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-baghi. Orang yang menzalimi orang tu dah satu hal. Bukan sekadar menzalimi orang, tiba-tiba dia pergi pula melampaui batas atas hak lainnya. Kalau dia buat satu dosa, maka okey lagi, bukan masuk okey tu boleh buat. Tapi dia buat satu dosa, berikutnya waya berun, melampau atas dosa yang dia lakukan. Orang yang melakukan dosa, maka dia bertaubat kepada Allah. Kerana telah pun kita sebut banyak kali, yang dikatakan manusia itu tak lepas daripada dosa dan kesalahan. Apabila dia melakukan dosa, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Taala menyifatkan sifat orang yang beriman itu apabila mereka itu melakukan dosa, iaitu فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, buat satu benda keji dan menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, dan mereka minta ampun atas dosa yang mereka lakukan, وَلَا يُسِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا, dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka lakukan. Orang yang buat dosa itu manusia punya perangai. Kemudian orang yang buat dosa ni, dia kena balik kepada Allah. Bila ingat Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan syarat la yusirruna ala ma fa'alu, jangan berterusan atas apa yang dia buat. Sekiranya dia berterusan atas apa yang dia lakukan daripada dosa itu, maka dia itu yabghuna fil ardi bighairil haqq, maka dia itu telah melampaui dan merosakkan ataupun melampaui batas atas muka bumi dan melakukan kerosakan bighairil haqq. Maka ancaman bagi mereka ini azab yang pedih. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang pedih, maka sebab itu macam banyak kali kita nyatakan, semua dosa yang datang dengan ancaman azab yang pedih, maka dia masuk dalam dosa besar. Sebab itu Al-Imam Az-Zahabi memasukkan di dalam Al-Kabirah, iaitu orang yang buat dosa dan melampau dalam dosanya. Dia buat dosa dan melampau, maka ini dosa besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad, rawahu Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah telah mewahyukan ilayya, kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antawada'u, supaya merendah diri, tawadu', antawada'u, hatta, sehingga, la yabghi ahadun ala ahad, sehingga jangan seseorang melampaui atas seorang yang lain, wala yafkhar ahadun ala ahad, dan jangan seorang berbangga atas orang yang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya fi kitab sifatil jannah, dalam bab sifat syurga. Babu, kitab, iaitu kitab maksudnya bab utama sifat syurga. Bab kecilnya babu sifatil lati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannah wa ahlun nar. Bab dalam kitab tersebut dinamakan bab sifat-sifat allati, yang mana sifat tersebut dikenali di dunia ahli syurga, ahli neraka. So kita dah dengar banyak kali dah bahawasanya antara sifat ahli syurga itu tawaduk. Antara sifat ahli syurga adalah orang yang tawaduk, yang merendah diri. Antara sifat ahli syurga lagi miskin. Antara sifat ahli syurga lagi orang yang tunduk, miskin. Lawan kepada ahli neraka, sifatnya bongkak, sombong, kaya. Bukan bermakna orang kaya ahli neraka dan bukan bermakna orang miskin ahli syurga.
Tak. Kebiasaannya ahli syurga orang miskin. Kebiasaannya banyaknya di kalangan ahli syurga tu orang miskin. Banyak di kalangan ahli syurga itu orang yang tawaduk, tunduk, tak sombong. Banyak di kalangan ahli neraka itu sombong. Banyak di kalangan ahli neraka itu kaya. Kerana pada kebiasaannya kaya dan menyombong diri itu adalah sifat ahli neraka. Dan biasanya orang kaya sombong. Biasa orang kaya sombong. Biasa orang miskin merendah diri. Sebab dia tahu dia miskin, dia tak ada apa-apa, maka dia pun merendah diri. Biasa bagi orang kaya tu sombong sebab dia ada macam-macam. Dia kaya, dia ada banyak duit, dia bos. Biasalah orang kaya sombong. Tapi bukan maksud biasa tu, bukan maksudnya mesti orang kaya sombong. Orang kaya sombong itu sifat ahli neraka. Orang miskin sombong memang tak malulah. Dah lah miskin, sombong lah tu. So itu bukan maksudnya kalau dia miskin, kalau sombong lagi teruk daripada orang kaya. Sebab orang kaya layaklah untuk dia sombong. Maksudnya orang kaya kalau dia sombong, orang tak heran sebab dia kaya. Orang miskin kalau sombong memang nak kena pelempang lah. Kan? Dah lah miskin apa tak ada, nak tunjuk sombong, nak tunjuk belagak, tak malu. Macam tu lah. Maka itu sifat ahli syurga. Ahli syurga biasanya sifatnya tawaduk. Ahli syurga biasanya miskin. Ahli syurga biasanya merendah diri. Tapi ahli neraka ataupun banyaknya di kalangan orang yang masuk neraka adalah orang kaya. Banyak yang masuk neraka adalah orang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu antawadu. Allah wahyukan kepada Nabi untuk tawaduk. Itu Nabi. Maka begitu juga kita yang mengikut Nabi, wajib untuk kita tawaduk. Dan ini sifat mahmudah. Merendah diri itu sifat mahmud, sifat yang terpuji. Dan Allah Ta'ala suka untuk orang-orang yang tawaduk ni, orang-orang yang tidak menyombong diri, orang yang merendah diri, orang yang tunduk. Banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi memberikan galakan ataupun memberikan apa orang kata kelebihan fadilat orang yang tawaduk, sehingga dinyatakan tadi sifat ahli syurga tawaduk. Khusyuk al-mukhbitun. Al-Quran menyifatkan orang al-mukhbitun. Apa dia orang mukhbitun? Orang yang tunduk ni, maksudnya orang-orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang mendirikan salat, itu orang mukhbitun. So khusyuk, tawaduk, ini adalah wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tawadhu. Dan juga bila Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi untuk tawaduk, bermakna untuk umat dia jugalah. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti tawaduk. Kalau orang miskin tawaduk biasa, kalau orang kaya tawaduk, bagus sekali ya. Kalau orang miskin dah tawaduk, itu memang dia punya sifat, sebab dia tak ada apa-apa. Tapi kalau orang kaya tawaduk, orang kaya merendah diri, orang kaya tidak sombong, pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Dan tawaduk itu diperintahkan oleh Allah sehingga untuk apa? Untuk tujuannya jangan dia melampau atas orang lain. Apabila dia sombong, maka dia melampau atas orang lain. Bila dia tidak tawaduk, tidak tunduk ataupun tidak khusyuk, maka dia akan membawa kepada dosa yang lain. Maka sebab itu biasanya kalau tak tawaduk, sombong, maka dia datang dosa-dosa yang lain. Maka dia menindas orang, dia melampaui batas atas orang lain, dia menzalimi orang lain. Biasalah sebab dia tidak tawaduk. Kerana dia sendiri apa orang kata tidak mahu menurut perintah Allah Ta'ala, dan dia rasa dia bagus, maka dia rasa apa nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia itu atas usaha dia, maka dia pun menyombong diri. Itu tak patut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita untuk tawaduk, tunduk. Dan Nabi SAW kata, ini sayyidu waladi Adam,
Aku adalah ketua anak Adam wala fakhar. Tak bangga. Aku adalah ketua manusia tapi aku tidak berbangga, kata Nabi. Dan Nabi SAW, pagi tadi kita baca ada hadis Nabi SAW apabila 3 orang datang kepada isteri Nabi bertanya tentang amalan Nabi. Maka dia tanya tentang amalan Nabi. Bila dah ditahu amalan Nabi, maka 3 orang ni tadi melampau. Maka seorang dia nak puasa tak nak buka-buka, maka dia melampau. Seorang lagi dia salat tak nak tidur, dan seorang lagi tak nak kahwin kerana merasakan dirinya nak tak setanding dengan Nabi, maka dia pun buat lebih. Maka Nabi SAW menyatakan, inni a'lamukum billah wa atqakum. Aku orang yang paling kenal Allah dan paling takut Allah. Itu bukan Nabi nak sombong diri, tetapi Nabi nak bagi tahu kepada 3 orang ni tadi, kalaulah Nabi itu orang yang paling kenal Allah dan Nabi itu orang yang paling takut Allah, maka Nabi diutuskan untuk umatnya ikut. Sebab tu kena ikut Nabi. Bukan hujah dia Nabi, kita siapalah, maka kenalah buat lebih-lebih. Dah. Nabi diutuskan untuk diikuti, bukan untuk diselisih, untuk menyelisihinya. Nabi diutus untuk mengikuti, maka kita mesti ittiba', ikut Nabi SAW. Siapa yang tak mengikut Nabi, dia bar, dia melampau. Siapa yang melampaui daripada sunnah, maksudnya dia menukuk tambah apa yang Nabi tak ajar, dia mengurang-urangkan apa yang dah ada dalam Islam, dia buat bid'ah, itu bari, itu dia telah melampau had. Dia telah melampau had macam 3 orang ni tadi. So 3 orang ni tadi Nabi tegur kerana mereka nak buat amalan ibadat cara fikir sendiri. Mereka nak buat amalan ibadat, dia rasa bahawa dia kurang, yang dia perlu tambah, maka Nabi tak bagi. Nabi kata, aku berbuka, aku puasa, aku berbuka. Maknanya apa? Maknanya kita juga berpuasa dan kita kena berbuka. Bila masuk maghrib wajib buka, kerana itu sunnahnya. Walaupun ada bab di sana puasa wisal. Puasa wisal maknanya satu orang yang boleh melanjutkan puasanya. Nabi dia boleh berpuasa tak buka, boleh kan? Dia boleh melangkaui hari, itu Nabi. Kerana Nabi kata, aku diberi makan dan minum oleh Allah. Itu khususiat untuk Nabi saja, tidak umat. Nabi boleh berpuasa tak buka, itu Nabi. Tapi untuk umat, no. Untuk umat hak kawan ni tadi, Nabi beritahu, aku puasa, aku buka, maka kita kena puasa buka. Boleh wisal, sebagai ulama kata boleh wisal. Wisal bermakna waktu maghrib tu dia tak buka lagi. Tapi wisal haknya yang dibenarkan bagi umat Nabi Muhammad adalah dia mesti makan waktu sahur. Maksudnya dia boleh puasa direct, tapi bila tengah malam, bila pagi, dia kena makan. Takat tu je. Dia tak boleh puasa terus direct untuk hari yang berikutnya, tak boleh. Tapi itu sendiri tak disuruh oleh ulama kita. Yang boleh ataupun yang terbaik adalah berpuasa sejak naik fajar dan berbuka lepas matahari terbenam. Itu sunnah. Siapa yang membuat lain, tak nak buka puasa kerana nak tambah iman, maka dia melampau. Dan dia salat malam tak tidur-tidur. Nabi kata, aku salat, aku tidur, dan aku berkahwin dengan wanita-wanita. Maka siapa yang tak nak kahwin disebabkan untuk menjaga iman, maka dia melampau. Maka Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau ikut sunnahku, dia bukan di kalanganku. Maka ini yang sunnah yang diajar oleh Nabi kita SAW. Maka tawadhu, di sini tawadhu luah maknanya. Bukan saja tunduk kepada orang, tunduk kepada perintah Allah dan Rasul, itu juga tawadhu. Mengikuti sunnah Rasulullah, tawadhu. Siapa yang buat sesuatu yang menyelisih sunnah, tidak tawadhu, maka dia sombong. Dia rasa dia bagus, dia rasa bahawasanya apa yang Nabi ajar tu tak berapa nak cukup, sehingga dia nak tambah lagi.
sebagaimana kata Imam Malik, bagi orang yang nak berihram daripada Masjid Nabi, dia nak berihram di Masjid Nabi, dia tak nak daripada Zulhulaifah. Zulhulaifah tempat ihram bagi penduduk Madinah. Kawan ni tadi dia kata, aku nak berihram start daripada Masjid Kubur Nabi. Maka Imam Malik kata, jangan buat demikian. Aku takut akhsha, aku bimbang akan terjadinya fitnah atas kamu. Kawan ni pula kata, fitnah apanya? Apa nak fitnahnya? I bukan menari, I bukan karaoke. I hanya menambah jarak saja, iaitu ihram daripada sisi kubur Nabi ataupun daripada Masjid Nabi. Maka kata Imam Malik, fitnah apalah yang lagi besar kalau kamu buat sesuatu yang kamu menganggap apa yang Nabi buat itu kamu rasa tak cukup sehingga kamu nak pergi menambah apa yang Nabi ajar. Itu fitnah lah. Dia baca ayat Al-Quran, antusibahum fitnah, ayat tu, dibimbangi orang-orang yang melampaui itu akan dikenakan fitnah. Maka kata rawi, orang yang terbabit itu terlibat dalam peperangan bersama Khawarij. Maka kena fitnah atas dia sebab buat sesuatu yang Nabi tak ajar, dan dia rasa dia buat yang terbaik. Sebab tu orang yang buat bid'ah dalam agama ni, dia tak sedar bahawasanya dia menyelisihi Nabi, dan sebenarnya dia tak sedar bahawasanya perbuatan dia itu seolah-olah nak bagi tahu dia yang lebih baik dari Nabi. Itu pelaku bid'ah. Tapi nak buat macam mana? Daripada tak rasa kan. So ini bari, melampau. Wa fi ba'dil athar, dalam sebahagian asar, lau bagha jabalun ala jabalin la ja'ala Allahu al-baghi minhuma dakka. Dalam sebahagian asar, iaitu akhrajahu Waqi' wa anhu Hannad, kilahuma fi Zuhud, dalam kitab Az-Zuhud. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan asar ini dalam kitab Adabul Mufrad, Ibnu Abi Dunya dalam Zammul Baghi, Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala, Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, daripada Ibnu Abbas, lau bagha jabalun, kalaulah jabal, gunung itu melampau atas gunung yang lain. Ini perumpamaan kalau gunung melampau atas gunung yang lain, la ja'alallah, Allah akan jadikan al-baghi, gunung yang melampau itu, minhuma dakka, Allah akan jadi satu gunung yang melampau itu hancur. Dakka maksudnya dia akan roboh, dia akan macam tanah runtuh tu. Landslide. Asar ni nak bagi tahu jabal, gunung. Kenapa digunakan gunung? Sebab gunung lah yang paling tinggi pun kan. Manusia yang sombong, tak tahu malu, engkau sendiri pun tak mampu nak capai gunung yang tinggi tu, apatah lagi merasa kau bagus sangat kan. Sedangkan nak capai gunung hak tinggi pun kau tak mampu. Maka Nabi buat perumpamaan, kalau gunung hak yang tinggi, hak yang besar tu pun, atas muka bumi ni tak ada yang paling tinggi melainkan gunung. Kalau gunung hak yang paling tinggi tu pun melampau atas gunung yang lain, Allah akan hancurkan gunung yang melampau tu. Maka begitu juga manusia. Kalau ada manusia yang menzalimi orang lain, ataupun orang manusia yang melampaui batas atas manusia yang lain, Allah pasti akan turunkan azab kepada dia. Allah pasti akan jatuhkan dia. Dakka, perkataan dakkan, yuqalu dakkal bina hadamahu hatta sawahu bil ardi. Apa maksud dakka? Hadamahu, dia akan hancur, hatta sawahu bil ard, sehingga dia jatuh sampai sama dengan tanah bawah. Itu maksud dakka. Jadi kalau gunung pun melampau, Allah Ta'ala akan buat demikian, apatah lagi manusia yang apa pun tak ada. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min zanbin ajdar an yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya
ma'a ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa ajdara an yu'ajjilallah, tidak ada dosa yang Allah pasti akan mencepatkan kepada sahibihi, kepada pelakunya, uqubah, balasan fid dunya ma'a ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah. Allah pasti akan cepatkan azab dia, atau Allah pasti akan bagi balasan kepada dia di dunia lagi, iaitu dosa al-baghi, melampau, dan dosa qati'atul rahim, memutus hubungan rahim. So dua ni dosa besar. Al-baghi, melampau, buat dosa, melampau, menzalimi orang, melampau, menzalimi binatang, melampau, membuat kerosakan atas muka bumi Allah Ta'ala, melampau. So ni semua al-baghi, buat dosa, melampau. Maka al-baghi, orang yang melampau ni, Allah tak tangguh, cepat je azab dia. Dan juga wa qati'atur rahim, putus hubungan silaturahim. Hak ni pun banyak dah kita dah sebut dah sebelum ini. Memutus hubungan silaturahim ni dosanya dilaknat oleh Allah Ta'ala, selagi mana dia tidak menyambungkan balik rahim dia itu, maksudnya tak menyambungkan balik hubungan rahim dia itu, selagi itulah dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Ta'ala laknat dia, maka makhluk juga melaknat. So dosanya besar. Al-baghi wa qati'atur rahim. Wa qala Ibnu Aun an Amr Ibnu Sa'id an Humain Ibnu Abdul Rahman qala Ibnu Mas'ud qala Malik ar-Rahawi ya Rasulullah qad u'titu min al-jamali ma tara wa ma ahabbu anna ahadan yafuqani aw yufawwiqani bishiraqi afadhaka min al-baghi qala laysa zalika min al-baghi. Kata Malik ar-Rahawi, iaitu Ibnu Mas'ud, mereka katanya Malik ar-Rahawi kata, wahai Rasulullah, aku ni diberikan kecantikan matara, aku ni handsome. Kan Allah telah memberikan aku ni jamal, kecantikan, handsome, matara, sebagaimana yang kau lihat. Wa ma ahabbu anna ahadan, dan aku tak suka orang lain mengatasi aku. Maksudnya dia paling cantik sekali. Wahai Rasulullah, aku ni handsome, aku tak suka ada orang lain lebih handsome daripada aku. Ataupun apa-apa sajalah, cantik, dan dia tak suka orang lain lebih cantik daripada dia, sehingga dia tanya kat cermin, mirror in the wall, siapa yang paling cantik. Dia tak mau, dia tak suka orang lain mengatasi dia. Apa-apalah, maksudnya nikmat-nikmat yang Allah bagi. Mungkin dia kaya, dia tak suka ada orang lebih kaya daripada dia, dia mau dia paling kaya. Kemudian dia tanya Nabi, adakah ini dikira melampau? Adakah ni rasa macam ni dikira melampau? Nabi kata, laisa zalika minal baghi, itu tidak melampau. Walakinnal baghya, tetapi yang kata melampau ni batarul haq, tak nak dengar kebenaran, menolak kebenaran, au qala safihal haq, membodohkan kebenaran, ataupun meremehkan kebenaran, wa ghamtun nas, sampai ke tahap dia merendah-rendahkan orang lain, dia merendah manusia, wa ghamtun nas. So itu yang dikatakan melampau. Melampau adalah orang yang tak mau menerima kebenaran dan merendah-rendahkan, menghina orang lain. So itu maksud al-baghi, melampau. Kalau ada dia rasa macam tadi, dia orang yang paling handsome dan dia tidak mahu ada orang lain lebih handsome daripada dia, itu tidak mengapa, okey je. Tinggal lagi jangan masuk bab ujub lah. Ujub masuk bagus, dialah yang paling bagus kerana dialah yang paling handsome. Itu datang bab lain lah. Tapi poinnya adalah, kalau ada rasa dia tak mau diatasi, itu adalah kadang-kadang boleh jadi mahmud, kadang-kadang boleh jadi terpuji lagi, kan? Dia kaya dan dia kalau boleh dialah orang pertama kaya, tapi dia buat amalan taat, kan? Daripada dia kaya dan dia tak mau orang lain mengatasi dia, tapi dia buat taat perintah Allah Ta'ala, bagus. Tak ada siapa pun kata benda tu haram.
ataupun dia cantik dan dia senantiasa menjaga penampilan cantik. Orang lain semua selekeh-selekeh, no, dia mesti bangun tidur pun handsome lagi. Tidur pun pakai apa panggil, bagi keras rambut tu apa? Ada istilahnya apa benda? Tidur pun pakai pomade. Punyalah kan. Bangun tidur cermin atas katil dah ada dah. Bangun turun katil cermin lagi. Punyalah kan. Bangun okey lagi. Tapi kalau ke tahap sampai orang bagi tahu kebenaran pun tak nak ikut, orang bagi tahu ini yang betulnya, hak yang kau buat tu salah. I banyak pengikut tau. Followers I ramai. Naik kereta mewah-mewah kan. Disebabkan dia tak mau dengar kebenaran, disebabkan sombong. Itulah bari. Itulah melampau. Itu melampau daripada had. Dan bertambah buruk lagi apabila tak nak kebenaran, dia pergi rendah ke orang dan menghina orang lain. Lagi teruk lah. Lagi teruk. So ini al-bari, melampau. Dan ini adalah dosa besar. Sebab tu dalam apa pun jangan melampau. Apa-apa pun jangan melampau. Nak bergaduh boleh, bergaduhlah, tapi jangan melampau. Kan? Bergaduh boleh, jangan melampau. Kalau bergaduh apa benda kita tak setuju dengan pandangan dia, kita pun tegas. Berlaku sedikit jidal, perdebatan dan sebagainya. Tapi dia tak melampau. Dia tak kata sampai ni lah bapak kau lah. Dah melampau lah. Dah sampai ke peribadi lah. Dia mengutuk peribadi orang, dia menghina orang. Tu lah kau dah lah pendek. Contohlah. Dah lah muka tak handsome. So itu teruk lagi. Itu bertambah buruk. Safiyal haq. Kalau safiyal haq merendahkan kebenaran, orang bawa dalil Al-Quran Sunnah, dia merendah-rendahkan benda tu, itu bari, melampau. Kalau dia cakap benda tak dikena-mengena dengan tu okey lagi. Tapi kalau dia kata sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit ayat Quran, apa ni ayat Quran, itu dia melampau lah. Bila orang bawa dalil Al-Quran, orang bawa hadis Nabi, hak ni yang betul ini dan sebagainya, maka dia tak mau terima kebenaran. Orang yang biasa tak nak terima kebenaran ni apabila dia dah ada kedudukan. Itu biasa. Maksudnya bila dah ada kedudukan, dah ada followers ramai, itu yang susah. Tapi kalau apa pun tak ada, orang pun tak dengar cakap dia, dia tahu. Tu dia takkan sombong kan. Tapi oleh kerana follower ramai, apa-apa pun panggil macam-macam, maka dia mula merendahkan orang lain sebab dia follow dia ramai. Maka bermula sebenarnya asal ada kesombongan lah. Kesombongan. Setan jadi sesat itu sombong. Awal-awal setan dilaknat oleh Allah Ta'ala bukan dosa. Bukan dosa hak maksiat yang lain, tapi tak mau ikut perintah Allah, suruh sujud kepada Adam. Kenapa dia tak nak sujud kepada Adam? Bukan dia tak tahu Allah tu siapa, tapi dia rasa dirinya bagus, dicipta dari api. Adapun makhluk yang Allah Ta'ala suruh dia bagi hormat itu adalah makhluk dari tanah. Maka dia rasa api itu bagus dari tanah. Dia rasa setan ni, dia rasa api tu lagi bagus daripada tanah. Siapa kata api lagi bagus daripada tanah? Kan? Memadamkan api tanah juga. Kan? Tapi oleh kerana dah dia rasa dia bagus, dia rasa, maka ini semua sangkaan-sangkaan je. So bila sangkaan, maka datang sombong. Bila sombong, bermulalah kepada fasad yang berikutnya. So bila dia sombong, dia bari, dia mula melampau. Apa-apa pun jangan melampau. Isnaduhu qawi wa qad khasafa Allahu biqarun li baghihi wa utuwih. Dan Allah Ta'ala telah pun menenggelamkan Qarun disebabkan melampaunya itu dan kesombongannya. Itu Qarun. Qarun dibenamkan oleh Allah Ta'ala harta bendanya dalam bumi. Allah kata fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dia
Kami tenggelamkan bihi dengannya, wa bidari dan rumah-rumahnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, dan tidak ada baginya kumpulan yang menolongnya min dunillah, wa ma kana minal muntasirin, dan dia bukan di kalangan orang yang diberi pertolongan. Maka tenggelamlah Qarun dengan harta bendanya kerana kesombongan. Jadilah harta Qarun. Sebab harta yang dah ditenggelamkan, jumpa pula dia namanya harta Qarun. Kan hanya harta orang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uzzibat imra'atun fi hirratin sajadatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya taraktaha ta'kulu min khashash al-ardi, muttafaqun alaih. Wal khashashu al-hasharat. Hadis ni pun selalu kita dengar dah. Kata Nabi SAW, seorang perempuan diazab fi hirratin kerana seekor kucing, sajanatha yang dia kurung, hatta matat sampai dia mati, fadakhalat fiha an-nar, masuk dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. La hiya at'amanha wa saqadha, dia tak bagi makan dan tak bagi minum kucing itu. Idh habasatha, dia kurung kucing itu. Wala hiya tarakatha, dan dia tidak meninggalkan kucing itu berjalan mencari makan sendiri. Ta'kulu min khashashil ardi ay hasyarat. Hadis diriwayatkan oleh ni mana? Hadis Al-Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya, iaitu bab Kitabul Birri Wassilah, babu tahrim ta'zibil hirrah, bab pengharaman mengazab kucing. So perempuan ni dia bela kucing. Bila dia bela kucing, dia tak bagi makan, dia kurung, tak bagi makan, minum pun tak bagi. Dalil menunjukkan boleh bela kucing. Dalil menunjukkan boleh bela kucing. Sebab perempuan ni bela kucing. Tinggal lagi dia tak bagi makan dan minum je. So syarat nak bela binatang mesti bagi makan dan bagi minum. Kerana bila kita bela, maksudnya kita kurung dia. Maksudnya kita bela, kita yang menjaga dia. Kita tak lepaskan dia. Kalau kita lepaskan dia, senanglah cerita. Tapi kalau kucing tu dah pandai, dia boleh balik rumah sendiri. So kalau kucing yang kita tak nak bagi makan, kita biar je, jangan ikat dia, atau jangan boboh dalam sangkar. Biar dia pergi cari jalan makan, nanti dia baliklah sendiri. Itu okey. Ataupun dia punya sayang kucing yang ada bulu tebal, kalau dia biar orang lain ambil, dia pun kurung lah dalam rumah. Mesti menyediakan makan dan minum kucing tersebut. Perempuan ni tadi dia bela, tapi dia kurung dan dia tak bagi makan dan tak bagi minum, dan tidak pula membiarkan kucing tu cari makan sendiri, dia azab dalam neraka. So maksudnya perbuatan ni berdosa, dan berdosa itu bari, melampau. Al-baghyu maksudnya dosa. Kalau kucing tu buta, buta, tu terpaksa untuk bagi makan kan? Kira macam mana? bagi makan lah, kalau kita bela lah. Kalau kita rasa terpaksa untuk bagi makan, tak, kalau kita ambil dia dengan tujuan membela, maksudnya kita dah jadi tanggungjawab kita lah untuk bagi dia makan. Tapi kalau kucing ni kadang ada datang ke rumah kita, kita pun bagi makan. Tapi kita tak pernah, orang kata, tak pernah kurung dia apa. Kalau tak dia lah, kita bubuh je makanan kat luar tu, dia datang lah. Oleh kerana dah sekali bagi makan, dia mesti akan datang lagi, dia akan datang lagi, akan datang lagi. Tapi kita tak pernah mengilzamkan diri kita untuk jaga dia. Itu tak nama bela. Itu tak nama bela. Bela ni maksudnya kita simpan dia dan kita jaga kurung dia. Itu maksud bela. Ataupun macam kita sebut tadi lah, dia dibiarkan berlega dalam rumah dia je. Dia bawa pagar rumah dia, kucing dia tak keluar, tapi dia berjalan lah. Tapi still itu masuk bela lah, kena bagi makan lah. Bela kucing, bela orang. Mana penting? Bela kucing dengan bela orang, dua-dua boleh. Apa maksudnya? Apa soalan tu? Okey. Jaga subuh terlampau fit dan membela kucingnya. Jaga subuh pergi
pergi buat apa di hotel lah atas. Kau mak tu kan, dalam dari orang dia apa penjara orang besar. Lampau berambut ibadah. Wallahu alam, ni apa-apa pun jangan melampau. Apa-apa pun jangan melampau. Kalau dia bela kucing, dia bela, maka kita menyediakan benda yang asasi lah. Kalau sakit kita bawa pergi veterina, so itu tak apa, itu dapat pahala. Tapi kalau sampai nak pakai baju kurung, baju kurung, tahun baru Cina pakai Chong Siam, itu apa faedah? Itu melampau lah. Yang penting bila kita bela, makan minum dia, kesihatan dia, kalau kita jaga dapat pahala. Orang lagi lah, kalau dah binatang pun pahala, orang lagi banyak lah pahala lah kan? Kalau dia bela binatang sehingga dia mengabaikan tanggungjawab dia untuk beri kewajikan pada orang lain, sebab duit sudah habis pada binatang. Wallahu alam, dia sebab ialah kepada orang lain ni dia tidak ilzamkan diri dia. Maksudnya kita kalau kita ada harta, tapi kita ni jenis macam kita simpan kita lah. Kita tak, apa orang kata, kita tak pergi bagi sebahagiannya ke rumah anak yatim ke, tak bagi, tapi kita duk simpan kita, itu still okey lagi, sebab dia memilih demikian. Cuma tak adalah apa pahala yang lebih, pahala sedekah tak ada lah. Kalau pula dia kedekut, itu bab lain lah. Tapi dia sendiri macam apa orang kata, tak ambil heran, dia pun tak ambil heran rumah mana-mana ke, still dia tidak, maksudnya tak adalah apa-apa, tak adalah diilzamkan kepada dia untuk mesti begitu. Sebab asalnya itu tidak wajib. Ini kita ulas agak lebih besar skop. Ini bela kambing, ayam ni dia, kita orang yang jaga bela ayam ni macam ternak lah. Dia ada kurung, tapi dia melegarkan dalam kawasan yang skopnya sempit ataupun yang luas, tapi pagar dan bukan kambing. Dalam konteks ini Islam melihat dari sudut ada melampau ke tidak, itu bisa jelaskan. Nombor dua, burung. Bela burung ni banyak. Taman-taman burung kan. Tapi di bumbu lah, bukan macam kita bela rumah lah. Kecil salah tu. Dia kalau dia besar, macam kita bilang mahu ni pelik. Seluar-luar lah. Dia habis tak ada kekal dah. Yang pertama tadi tak berapa nak jelas. So dia bela kambing, ayam atau lembu. Dia berbeza kita bela dengan ternak. Okey. Jadi tiap isu dia, kalau bela sekiranya tidak ada melalui batas, unsur-unsur itu tidak ada, okeylah. Kalau ada, dosa. Tapi kalau ayam, dia berbeza sikit. Kambing, lembu lagi berbeza. Dalam konteks itu, apa yang kita nak sebut? Kalau ada lah unsur-unsur baru ataupun melampau pada binatang. Secara umum kalau kita ternak pun, maka ternak tu maksudnya macam lembu, kambing dan sebagainya, so tak adalah apa masalah pun. Kalau dia ternak dan dia mesti bagi makan, dan dia mesti menjagalah apa nama kambing yang dia ternak tu. Dan orang ternak kambing semua ni dengan tujuan berikutnya adalah untuk berniaga dan sebagainya. So tu semua harus berlaku. Masalah lain, dia lepas sampai kalau dia lepas dan menyebabkan dia makan tanaman orang lain, ada masalah lain. Hak tu telah menzalimi orang lain pula. Dia lepas lembu-lembu dia tu habis masuk dalam kebun orang, dia tak jaga, dia berdosa. Dia berdosa. Sama seperti hadis yushiku ayyar ta'fi, hadis innal halala bayinu wa innal harama bayin. So Nabi buat perumpamaan seolah-olah macam ada orang mengembala di kawasan hima, dekat dengan kawasan larangan. Okey. Kenapa Nabi buat perumpamaan tu? Syubuhat tadi tu. So bila kambing-kambing dia ni dilepaskan, dia memang lepas kat tanah umum, maksudnya padang ragut contoh. Tapi padang ragutnya itu, sebelahnya itu ada kawasan rumah orang. Larangan. So Nabi buat perumpamaan itu supaya pengembala kambing ni jaga-jaga. Jangan sampai kambing-kambing yang dia pelihara tu pergi masuk merosakkan tanaman orang. Maka kalau kambing-kambing dia pergi merosakkan tanaman orang, ada dhaman. Maka wajib atas tuan empunyanya
bayar ganti rugi. Wajib. Ini bukan sampai dimakan rumput, dia berak situ dulu. So apa-apa pun tak boleh menimbulkan azab kepada orang lain. Tak boleh menimbulkan kesakitan, kezaliman atas orang lain pula. Dia pergi bela kucing banyak, habis tek-tek kucing rumah orang. Tak boleh. Tu kena jaga. Yang kedua tadi apa? Burung. Burung. Boleh tak bela burung? Boleh. Berdasarkan hadis umum ini. Yang kedua, hadis budak tu. Hadis yang Nabi kata ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, burung kau buat apa? Budak ni dia bela burung. Setiap hari dia mainlah dengan burung dia. Sampai satu hari burungnya mati. Bila burungnya mati, sedihlah. Bila sedih, Nabi tengok budak ni, Nabi selalu buat lawak. Burung kau buat apa ni? Menunjukkan bahawasanya budak ni bela burung. Dan bila dia bela burung, maka sebenarnya tak kira lah sangka kecil ke, sangka besar ke. Sebahagian orang kata kalau dia bela burung dalam sangka kecil, zalim. Wallahu alam, itu agak subjektif juga. Agak subjektif. Dia bagi makan, Ustaz. Dia bagi makan dan dia bagi minum. Tapi dia tak bebas. Ialah itu nama bela. Maksud kereta di sini ialah tuan punya mesti memenuhi kehendak habitat burung. Ya, tapi kalau orang bela kucing sekalipun, habis jadi habitat orang. Kucing berbeza. Maksudnya kucing duduk. Apa saja binatang yang dibela, pastilah dia dah tak ikut habitat dia yang asal. Mana-mana binatang yang telah diberikan, biasa diberi makan, dia dah tak jadi nature dia dah. Dia hilang dah nature dia. Maksudnya kalau kita lepas kucing dia pergi cari makan sendiri, agaknya entahlah nyau. Tak tahu nak tangkap kucing pun, nak tangkap tikus pun dia tak berani. Dia takut. Sebab tu bila kita pergi mana-mana, dilarang memberi makanan kepada binatang, kan? Dilarang beri makan monyet-monyet. Orang duk berhenti tepi je, monyet banyak tu kan. Bagi. Menyebabkan monyet dah tak pandai cari makan sendiri, dia tunggu kat tepi jalan. Dekat Langkawi, helang. Kan bila kita naik pergi Paya Bakau tu, tempat helang tu, dia tak bagi selalu, dia bagi kadang-kadang je. Dan bila orang pergi naik boat kat situ pun, dia bagi tahu dia tak bagi makanan. Sebab dia nak kekalkan habitat satu helang tu dan tabiat helang yang memburu. Kalau sekiranya dia datang bagi makan, nanti helang tu akan bergantung kepada yang orang datang. So binatang yang dibela sebenarnya memang dia telah dikeluar pun dari dia punya habitat dan ke apa orang kata nature dia. Sebab itu dia kena bagi makan. Sebab tu tuannya kena bagi makan dan bagi minum. Sebab kita yang membelanya dan menjaganya. So tak timbul isu sangka besar ni ke, sangka besar ni. Habis kalau sangka besar ni pun agak-agak zalim ke tak? Kalau nak ikut zalim lah kan. Sangka besar ni ke, sangka besar ni ke, binatang tu kalau terbang ke situ pun zalim juga. Taman burung. Besar sang. Memang dah ada taman, orang nak masuk ramai. Taman burung besar. Pusing tak tu, pusing. Tak boring burung tu. Tadi dia tak ada boring tu. Kan? Dia binatang. Dia kalau nak kata zalim lah kan. So dia buat sangka burung tu besar tu je. Sedangkan burung lain dia tengok kat sangka luar, kawan-kawan ni semua terbang. Tak zalim. Dia mana ada ni. Tapi once kita bagi makan, senantiasa ada makan dan sebagainya, dia sakit, kita hantar veterina, itu sendiri telah okey. Wallahu a'lam. Ada isu juga masalah benda binatang ni besar tu kecil. Dicampur aduk dengan tu, bulu, bulik, rama-rama, bulu, katak, habis dengan tu. Tu je nampak. Supaya dah ada kawan lah. Dalam hutan kan campur. Bukan dia besar. Dia
Dia nak bagi supaya mereka boleh berkawan. Kalau dia je, boring lah kan. Jadi kita nak bela tadi ni, kita mesti kena faham lah. Kena faham maksudnya? Maksudnya kita dah tahu juga. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Kena faham tanggungjawab kita bila kita membela. So bila kita bela, tanggungjawab kita kena jagalah. Kalau dah tak mau, dah tak jadi nak bela lah, biar dia cari makan sendiri. Lepaskan dia. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ittakhadha shay'an fihi ruhu gharadan. Hadis ini pun tentang binatang, apa nama utamanya. Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat sesiapa yang menjadikan benda yang ada ruh sebagai target. Apa maksud ni? Contoh, dia pergi ikat lembu kat itu, okey, kita mana? Lembu tu kat situ. Haram hukumnya. Berbeza dengan buruan. Buru lain. Buru memang kita nak buru, nak makan. Kita buru untuk tujuan sembelih dan makan lah. Tapi ini, okey, next. Tepat. Next, ayam berikutnya. Haram hukumnya. Tu bari. Itu melampau. Apatah lagi orang. Lagilah hukumnya lagi besar. Bunuh binatang pun tak boleh. Dia pergi bubuh orang, dia pergi target. Mampu lagi dosa besar. Wa qala sallallahu man qatala nafsan mu'ahidatan bighairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 'am. Sesiapa yang membunuh nafsan, jiwa, mu'ahidatan bermaksud orang yang ada ahdun minal muslimin. Maksudnya dia rakyat yang ada tanggungjawab kerajaan, ataupun dia ni bayar jizyah. Dia ni duduk dalam negara Islam, dia bayar jizyah. Zaman sekarang tak nama jizyah, zaman sekarang cukai. Dia duduk dalam negara Islam, taat kepada pemerintah yang ada, kemudian bayar cukai. Maksudnya dibuat tanggungjawab dia yang diperintahkan oleh kerajaan. Itu dikira muahidatan. Maka siapa yang pergi bunuh orang yang kafir ni, yang duduk dalam negara Islam dan dia itu bayar jizyah, taat kepada pemerintah Islam, tanpa ada haknya, dia akan tidak mencium bau syurga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau syurga itu akan dia dapati, akan dia bau, iaitu perjalanan 500 tahun. Maksudnya punya bau syurga tu boleh bau 500 tahun perjalanan. Oleh kerana dia pergi bunuh orang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang tidak burah ni, ataupun yang tidak melampau dan tidak dalam kategori harbi, maka dia berdosa. Haram hukum dia. Kita pergi bunuh orang kafir yang duduk dalam Islam, yang taat kepada pemerintah Islam, maka kita sendiri tak dapat syurga. Kita sendiri akan dicampak oleh Allah Ta'ala dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ini semua dalam rangka ini Allah Ta'ala bagi perintah begitu supaya kita ini, walaupun dia kafir, tapi nyawa itu di sisi Islam adalah suatu benda yang bukan senang untuk ditumpahkan. So, kalau dia kafir harbi itu bab lain. Kalau dia kafir yang menurut perintah pemerintah Islam, bayar jizyah, cukai dan sebagainya, selagi mana dia tidak mempertikaikan dan melampau atas agama Islam dalam negara Islam, maka hak ni kita kena jaga dia lah. Wallahu a'lam bissawab. Dan secara umum, semua hadis-hadis yang dibawa ini merangkumi semua. Merangkumi perbuatan dosa, merangkumi perbuatan yang melampaui had. Melampaui had itu sendiri adalah maksudnya buat dosa. Buat dosa tu maksudnya melampaui had. Melampaui had dalam erti yang lain juga boleh dipahami, maksudnya melampau dalam apa jua bab. Itu adalah tidak dibenarkan oleh agama kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang al-khuruju bis-sayfi wat takfiru bil kaba'ir. Dosa besar yang ke-49 yang akan datang adalah keluar dengan pedang
untuk melawan pemerintah, wa takfir, mengkafirkan bil kabair. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.